Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amira Shasha dalam 15 minit MMTV edisi 6 Disember 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan beberapa kelulusan projek tebatan banjir bernilai 7 bilion ringgit tidak diteruskan. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata, ia membabitkan kelulusan secara rundingan terus yang diluluskan sebelum ini. Tambahnya, pegawai kementerian terbabit juga sudah diminta untuk meneliti semula kelulusan yang diberikan bagi memastikan ia mematuhi prinsip ketelusan yang ditetapkan. Mengambil kira pelbagai faktor untuk memacu pembangunan ekonomi, jelas beliau keputusan meluluskan projek secara rundingan terus dengan alasan kononnya untuk menyelesaikan masalah tebatan banjir hanya akan menimbulkan masalah apabila ia tidak mematuhi peraturan sekaligus membuka ruang untuk pihak tertentu mengambil kesempatan. Susulan penafian bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan seleweng dana kerajaan berjumlah 600 bilion ringgit, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan Muhyiddin supaya tidak mencabarnya untuk mendedahkan bukti di sebalik dakwaan penyelewengan oleh pentadbiran Perikatan Nasional PN. Sebelum ini, yang membabitkan beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi. Tambahnya, syarikat yang mempunyai kepentingan membabitkan keluarga turut terbabit dalam penyelewengan tersebut. Bagaimanapun, beliau belum ada perbincangan di peringkat Kabinet sama ada Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) akan ditubuhkan bagi menyiasat perkara itu. Terdahulu, ramai mendesak supaya RCI ditubuhkan bagi menyiasat perbelanjaan 600 bilion ringgit ketika pandemik itu. Selain laporan polis dibuat untuk menuntut siasatan diadakan. Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli memaklumkan proses perbincangan untuk pelantikan timbalan menteri sudah bermula dan akan diuruskan dalam minggu ini. Jelas beliau, perkara itu juga turut disentuh dalam mesyuarat jemaah menteri semalam dan dijangkakan istiadat angkat sumpah bagi pelantikan ini akan berlangsung dalam tempoh 1 atau 2 minggu lagi. Tambahnya juga, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar akan menentukan portfolio yang dirasakan sesuai selain terpulang kepada parti politik masing-masing untuk mencalonkan nama. Bagaimanapun, dari segi jumlah gabungan akan bergantung kepada kuota ahli parlimen itu sendiri. Katanya lagi, Perdana Menteri akan lihat kesesuaian, kepakaran dan pengalaman masing-masing sebelum dibawa untuk perkenan yang di-Pertuan Agong. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan bahawa projek mega dan berskala besar dikendalikan kementerian itu akan diteruskan seperti biasa sesuai dengan pendekatan kerajaan kini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, ia membabitkan projek laluan lingkaran transit aliran massa 3 (MRT 3), laluan rel Pantai Timur (EECRL) dan transit aliran ringan 3 (LRT 3). Berhubung projek ECRL, Loke berkata, seperti dijanjikan ketika kempen pilihan raya lalu, projek mega itu akan diteruskan dan tidak akan ditangguhkan lagi. Ketika ini, kemajuan keseluruhan projek ECRL berada pada sekitar 35.9% dan dianggarkan menelan belanja 50 bilion ringgit membabitkan jajaran 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad. Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi putusan Malaysia dan juga kosmos. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Berbagai segmen seperti program diskusi dan buang bicara. Orang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online. Setiap calon Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 diperuntukkan dana sebanyak RM50,000 seorang dan sumber itu bukan daripada syarikat perjudian. Jelas Setiausaha Agong PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada ceramah rakyat di hadapan Terminal Bas Bandar Baru Rompin semalam. Beliau berkata, tidak timbul soal dana yang besar kerana jika mempunyai sumber keuangan yang banyak, gabungan itu akan
menang besar bukan setakat 73 kerusi parlimen yang diperoleh pada pilihan raya umum yang lalu. Semalam, Anwar dalam sidang akhbar di Putrajaya membayangkan sebahagian dana pilihan raya PN datang dari syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan khas judi. Dalam pada Hamzah turut menjelaskan hal berkaitan jumlah cabutan khas judi, beliau berkata, kuasa untuk menentukan dan meluluskan jumlah cabutan adalah di bawah bidang kuasa Menteri Keuangan dan tidak perlu melalui Kabinet. Seorang wanita orang asli maut akibat dipijak kawanan gajah liar di Kampung Simoy Baru, Pos Betau pada awal pagi hari ini. Akibat kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira pukul 4 pagi tadi, mangsa Wak Angkat Yok Tong, 39 tahun, mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah, Superintendent Azli Muhammad Nur berkata, pihaknya menerima maklumat pada pukul 4.40 pagi tentang kematian seorang wanita di kampung itu kerana kawasan kediaman dan kebun pisang diserang oleh kawanan gajah liar. Menurut Azli, selepas berkumpul semula, ahli keluarga berkenaan baru menyedari bahawa mangsa tiada dan kemudiannya berusaha mencari di persekitaran kawasan tersebut. Azli berkata, selepas menerima maklumat, sepasukan anggota dari Balai Polis Sungai Koyan bergegas ke tempat kejadian dan mendapati mangsa meninggal dunia akibat cedera parah selepas dipijak oleh gajah liar. Beralih ke berita dunia, hampir 2,000 penduduk berpindah selepas Gunung Semeru meletus dengan menghamburkan abu panas selebih 1 km ke udara. Letusan berkenaan turut memuntahkan lahar selepas insiden sama yang mengorbankan berpuluh-puluh nyawa tahun lalu. Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dan terletak sekitar 800 km ke tenggara ibu kota Indonesia, Jakarta. Susulan letusan kemarin, pelbagai pihak berkuasa telah meningkatkan amaran gunung berapi itu kepada tahap tertinggi. Bagaimanapun, tiada kematian direkodkan setakat ini. Sekumpulan lelaki bersenjata melepaskan tembakan rambang di sebuah masjid di Katsina, Nigeria, sekaligus membunuh kira-kira 12 jemaah termasuk ketua imam. Polis Katsina yang mengesahkan serangan itu berkata, kumpulan penjenayah berkenaan turut menculik beberapa jemaah lain sebelum diselamatkan penduduk setempat. Serangan berlaku di Masjid Mai Gamji apabila sekumpulan lelaki bersenjata tiba dengan menaiki beberapa buah motosikal dan melepaskan tembakan rambang. Kejadian sama berlaku sebelum ini melibatkan sekumpulan penyamun bersenjata membunuh dan menculik orang ramai selain meminta wang tembusan. Perusahaan Automobil Nasional Sendian Berhad Proton meraihkan pengeluaran enjin 1.5 TGDI ke 10,000 di cawangan pemasangan enjin Tanjung Malim awal bulan ini. Lebih menarik, pencapaian positif itu hanya mengambil masa selama 7 bulan selepas unit pertama dikeluarkan pada bulan April 2022. Kilang enjin 1.5 TGDI Proton merupakan sebahagian daripada komitmen syarikat berkenaan untuk melabur 1.8 bilion ringgit bagi menaik taraf kemudahannya di Tanjung Malim. Pelan pengembangan operasi itu selaras dengan teras strategik pertama program DRB HiCom, Automotive High Technology Valley, AHTV, yang bertujuan memaksimumkan aktiviti pembuatan di rantau ini. Membawa semangat kejayaan itu, Proton meletakkan sasaran untuk mengeluarkan 60,000 enjin sama menjelang 2023. Jumlah perdagangan antara Malaysia-Itali dijangka melebihi $3 bilion AS atau 13.52 bilion ringgit tahun ini.
Jumlah berkenaan sekaligus menjadi jumlah dagangan tertinggi pernah dicatatkan antara kedua-dua negara berkenaan. Duta Itali ke Malaysia, Massimo Rustico berkata, biarpun data rasmi akan dikeluarkan pada Mac ini, namun pihaknya menjangkakan berlaku pertumbuhan perdagangan yang menggalakkan. Bagaimanapun, beliau memberitahu bahawa angka berkenaan masih di bawah potensi dan yakin mampu untuk melakukan yang lebih baik pada 2023. Beralih ke berita sukan, Arab Saudi menjadi satu-satunya calon tuan rumah Piala Asia 2027 selepas negara berkenaan menjadi pembina tunggal susulan tindakan India menarik diri. Mengesahkan perkara itu, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC memberitahu pihaknya telah menerima pemakluman daripada Persekutuan Bola Sepak Seluruh India AIFF berhubung keputusan India menarik balik bidaan sebagai calon tuan rumah. Susulan itu, AFC akan membentangkan tawaran Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah kejohanan edisi ke-19 selepas kepada kongres yang akan diadakan di Manama, Bahrain menjelang Februari 2023. Brazil melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia Qatar 2022 dengan mudah selepas berjaya mengatasi pasukan Korea Selatan 4-1 di Stadium 974. Pada saingan itu, skuad Selecao berjaya meledak gol pembukaan mereka menerusi jaringan cantik Jose Vinicius Junior seawal minit ke-7 sekaligus memberi tekanan kepada pasukan Korea Selatan. Kehadiran pemain termahal dunia Neymar yang mengalami kecederaan sebelum ini turut berjaya menjadikan gol kedua Brazil menerusi sepakan penalti pada minit ke-13. Richarlison berjaya menyumbat gol ketiga pada minit ke-29 sekaligus memberi keyakinan untuk menguasai babak pertama perlawanan tersebut. Bersambung kepada separuh masa kedua, Korea Selatan akhirnya membuka jaringan menerusi Paik Seung-ho yang berjaya menjaringkan gol sagu hati pada minit ke-76. Namun belum cukup untuk menghalang Brazil melebut slot ke suku akhir. Susulan dari kekalahan yang memalukan itu, jurulatih Good Warriors Paulo Bento mengumumkan pengundurannya dari skuad itu selepas membimbing Korea Selatan dari tahun 2018. Hasil kemenangan tersebut, Brazil akan berhadapan Croatia di peringkat suku akhir selepas pasukan tersebut berjaya menyingkirkan satu lagi pasukan Asia, Jepun 3-1 menerusi penentuan sepakan penalti. Selain itu, perlawanan malam ini yang bertempat di Education City Stadium bakal memperlihatkan Morocco yang bertemu dengan Sepanyol pada jam 11 malam waktu tempatan. Skuad Atlas Lions perlu meningkatkan tahap aksi mereka ketika bertembung Sepanyol malam ini kerana mengikut rekod, Sepanyol tidak pernah kalah dengan Morocco sepanjang pertemuan mereka. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 7 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Shasha. Assalamualaikum dan salam sejahtera.